bentangkan berkenaan dengan tajuk pendekatan teori sosial oleh Albert Bandura bagi menangani isu buli di sekolah. Baik, seterusnya. Okey, baik, kalau kita lihat ini adalah gambar-gambar berkenaan dengan pengkaji tajuk yang kita akan bentangkan hari ini. Okey, seterusnya. Okey, antara subtopik yang kita akan bentangkan pada hari ini iaitu pertama pendahuluan, seterusnya kedua berkenaan dengan konsep buli dan ketiga berkenaan dengan analisis dan juga kesimpulan. Okey, seterusnya. Okey, secara pendahuluan dia, apa yang kita boleh faham ataupun secara ringkasnya kita faham bahawasanya pelajar ini merupakan peranan yang besar terhadap generasi pada masa kini kan. Maknanya isu buli ni merupakan salah satu yang meninggalkan kesan yang negatif terhadap negara kita. Jadi perlulah ditangani melalui konsep psikologi kan, di mana pengkaji mengambil teori pembelajaran sosial oleh Bandura dalam kajian beliau. Seterusnya. Okey, ini adalah sedikit video yang kita boleh lihatlah berkaitan dengan isu buli. Nanti kita boleh lihatlah untuk paparan slide masa selepas ni. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk kepada definisi buli. Kalau kita tengok gambar tu pun kita dah jelas tengok kan. Menurut Kamus Dewan, buli dimaksudkan dengan sebagai menyakitkan hati seseorang dengan perkataan atau perbuatan. Sama ada perkataan ataupun perbuatan. Maknanya dua benda ni boleh dikatakan sebagai buli. Okey, itu secara ringkas lah. Banyak lagi lah kalau kita tengok pengkaji ya, dalam mengkaji berkenaan dengan takrif buli ni. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kajian kes buli di sekolah. Kalau kita lihat banyaklah pengkaji telah pun mengkaji kan berkenaan dengan kes buli ni kan. Mana Noran Fazal Yaakob telah mengkaji kes buli ni sejak daripada 2002 dan 2004. Kajian kes buli ni memang terdapat sama ada daripada sudut psikologi dan juga fizikal kan. Psikologi iaitu secara mengejek kan, fizikal secara fizikal lah, memukul dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan jenis-jenis buli. Jenis-jenis buli terdapat dua jenis iaitu secara fizikal dan juga verbal. Okey, secara fizikal mana serangan fizikal yang secara langsung. Sebagai contohnya kalau kita lihat pelajar membuat serangan secara face to face kan, ataupun memukul secara direct kan. Maknanya berhadapan. Okey, secara verbal pula Zaki? Secara verbal secara belakang lah. Sepertinya okay. Nama yang buruk lah atau bercakap kesan. Betul. Baik, betul. Secara tidak langsung contohnya kalau kita lihat fizikal menyembunyikan harta kan. Kalau kita tengok curi barang kawan pun dia dipanggil sebagai buli dari sudut fizikal dan juga menyebabkan fitnah mengumpat mengata itu pun disebut sebagai buli. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula paparan akhbar. Okey, banyaklah kan sebenarnya yang memaparkan tentang isu buli kan. Nanti awak boleh tengoklah melalui slide ni Okey, seterusnya kita lihat okey, kesan buli. Mana yang kesan buli ni terdapat 3 kesan yang memberi kesan terhadap orang yang kena buli. Yang mana dari sudut psikologinya mangsa kena buli tu dia merasa apa? Rendah diri kan, malu, betul tak? Rasa sedih kan. Dan secara fizikal pula dia rasa macam mana? Dia memukul kan. Maksudnya pukul, mana kajian berkaitan dengan kesan buli terhadap fizikal ni banyaklah berlakunya iaitu 63 mangsa buli yang didapati telah menghadapi kerosakan di bahagian otak. Maknanya memang dahsyatlah kan kes buli di kalangan pelajar sekolah. Kes seterusnya, kesan buli ni terhadap pembelajaran. Sudah semestilah beri kesanan yang menyukarkan mereka untuk melibatkan diri secara aktif di dalam proses pembelajaran. Okey, seterusnya.
Okey, kita lihat pula faktor kes buli. Faktor kes buli ni terdapat 5, yang mana pekaji telah melihat 5 faktor kes buli ni telah menyebabkan seorang itu suka sangat buli kan. Seorang pelajar tu dia terjebak dengan kes bulinya. Itu pertama, gangguan emosi, gangguan personality, pengaruh rakan sebaya, faktor keluarga, faktor sekolah kan. Semua ni memberi kesan terhadap orang yang kena buli. Okey, setakat ni tak ada apa-apa nak tanya? Okey, baik. Saya nak tanya. Okey. Macam gangguan emosi tu macam mana Kak? Okay. Gangguan emosi ni dia lebih kepada individu ni kemungkinan lah dia memang ada masalah, contohlah dia memang seorang yang agresif ataupun hyperaktif ataupun dia seorang yang panas baran kan. Contoh kan dia memang ada sikap emosi macam tu, jadi dia secara tidak langsung dia memberi kesan terhadap sikap tingkah laku dia. Baik, seterusnya kita lihat yang seterusnya. Okey, yang ini secara kritikal lah kita lihat mana pengkaji telah pun memilih teori pembelajaran melalui Albert Bandura, iaitu teori sosial Albert Bandura yang menggunakan melalui melihat tingkah laku pelajar ni melalui persekitaran dan juga interaksi kognitif. Interaksi kognitif ni contohnya mereka melihat melalui apa persekitaran mereka, contohnya macam rakan sebaya, guru dan sebagainya, dan mereka beraksi ataupun mereka bertindak melalui apa yang dia lihat dan dia fikir. Okey, seterusnya dia Albert Bandura juga meniru, Albert Bandura juga telah mengesan di dalam eksperimennya terhadap 5 kumpulan pelajar terhadap patung bubu kan. Mana kita dah pun belajar sebelum ni, secara tidak langsung dia telah pun melihat bahawasanya terdapat beberapa tingkah laku yang berubah di kalangan pelajar, di kalangan kanak-kanak yang melihat reaksi patung bubu tu tadi kan. Melalui dia dilihat satu perkara tu melalui pemerhatian, kemudian dia tiru. Macam tu jugalah kalau kita lihat kemungkinan faktor berlakunya isu buli ni mungkin disebabkan mereka melihat apa yang mereka lihat, kemudian dia fikir dan mereka bertindak. Okey. Ada apa nak tanya? Maksudnya dekat sini diorang pembuli ni sendiri melihat sesuatu buli tu, adakah mereka melihat buli itu secara terang-terangan ataupun mereka melihat keganasan yang menyebabkan mereka menjadi pembuli? Okey, sebenarnya bila melihat ni dia sebenarnya banyak faktor. Kadang-kadang dia melihat melalui video kan, melalui ibu ayah kan, guru-guru pun bersikap kasar contoh kan. Dia lihat, dia tiru. Modeling kan, maksudnya peniruan. Mana dari Albert Bandura memang sangat sesuai lah untuk kita lihat. Kemungkinan besar ini adalah sebab faktor mereka membuli. Boleh faham kan? Okey, seterusnya. Okey, yang ni secara kerangka teoretikal. Ini sama jugalah macam yang saya dah sebutkan tadi kan. Mana terdapat faktor-faktor kan. Dan juga teori pembelajaran sosial Albert Bandura ni bersandar dengan pembuli ubah tidak bersandar ni, maknanya bagaimanakah sesuatu benda diukur kan. Contohnya guru-guru, ibu bapa memberi kesan terhadap pelajar itu tadi. Mana pelajar tu lihat kan. Dan ciri-ciri demografi juga memainkan faktor juga terhadap pelajar tersebut. Okey, seterusnya kita lihat secara ringkas ataupun rumusan. Okay, next. Okey, secara ringkas ataupun rumusan mengapa kita pilih teori pembelajaran sosial Bandura ni terhadap isu buli, iaitu kita melihat bahawasanya isu ni mempunyai kesan terhadap tingkah laku yang dikawal oleh ganjaran dan peneguhan luaran. Maknanya Albert Bandura membuat kajian berkaitan dengan tingkah laku pelajar ni mempunyai kesan bila dapat peneguhan lagi kan. Contohnya rakan sebaya diberi rangsangan ini. Okey Zaki? Okey, boleh saya yang peneguhan luaran tu macam mana? Okey, peneguhan luaran tu sebagai contoh lah kan. Dia contohlah dia hanya melihat saja, dia mungkin tak mampu untuk meniru, tetapi bila ada pula rangsangan untuk dilakukan, contohnya ada pelajar lain kan kata, okey kalau kau buat benda ni kau akan dapat jadi hero sekolah. Contoh, faham tak? Dia akan menunjukkan kekuatan lah, mereka dapat menunjukkan kekuatan. Betul, dia akan lebih agresif untuk lakukan satu benda, dia protes kalau benda kan, untuk dia tahu kan sebagai dia lah hebat, contoh lah kan. Okey, baik, okay, seterusnya kita dah sampai ke hujung ini.
Okey, bagaimana kita lihat cara penyelesaian kes buli ni. Maknanya pengkaji melihat tiga cara ni merupakan cara yang terbaiklah untuk mengenai masalah ni kan. Kalau ikutkan semua perlu mengambil mengambil inisiatif kan. Mana kerajaan, sekolah, ibu mana kerajaan perlu membendung kan filem-filem dan juga aksi yang ganas kan supaya mereka tak melihat kan benda tu dan mereka tiru. Sekolah pula perlu menangani masalah ni dengan kempen-kempen kan. Kemudian ibu bapa pula perlu menunjukkan sikap yang baik kerana anak-anak ni dan juga pelajar ni dia melihat melalui apa ya dia bertingkah laku apa yang mereka lihat. Okey, seterusnya apa dia Amirul? Ya, Amirul. Okey, kita next Okey, terakhir sekali anak-anak melihat apa yang dicontohkan oleh ibu bapa mereka. Anak-anak melihat melalui betul, dia melihat melalui apa yang ibu bapa dia tunjukkan. Okey, kesimpulan dia. Okey, jelas kita menunjukkan bahawasanya melalui pemerhatian dan peniruan yang dikaji oleh Elwood Bandura tadi memberi kesan terjadinya kes buli di sekolah, betul tak? Melalui tingkah laku dia belajar kan apa dan kita tidak dapat nafikan kerjasama daripada pihak pentadbir, sekolah, guru-guru, ibu dan ayah dan umumnya masyarakat perlu mengambil penting dalam membahas isu buli di sekolah ni kan. Maknanya secara tak langsung benda ni perlu berterusan untuk menangani masalah isu buli ni. Okey, setakat ini saja. Kita ada masa lagi ke? Kalau tak ada masa lagi nak buka soalan boleh? Okey, ada apa nak tanya lagi tak? Untuk ni kita nak bersoal jawab. Sebelum nak akhiri kita ni, kita bersoal jawab dulu untuk ada yang tak faham lagi. Okey, ni adalah rujukan Amirul. Okey. Anak tanya, apa beza antara buli secara langsung dengan buli secara tidak langsung? Saya tak boleh jelas. Okey, tadi kan. Okey, buka tadi nanti saya sambil tu saya baca saya jelaskan. Okey. Buli secara langsung dan juga secara tidak langsung ni kalau kita lihat secara langsung tu kita buat secara berhadapan ataupun direct. Betul tak? Contoh kalau fizikal dia buat budak tu depan-depan. Dia sepak budak tu contoh kan secara fizikal kan. Dia tendang pelajar tu secara langsung. Manakala tidak langsung pula dia menggunakan fizikal tangan dia untuk mengambil harta kawan dia ataupun dia mencuri kawan dia punya ni. Itu secara tidak langsung yang dia sebenarnya tak nampak pun luka tu. Kalau secara fizik kita nampak luka tu berdarah kan. Okey, boleh faham kemudian verbal pula macam tu juga. Verbal juga contoh menggelar nama yang buruk. Kita boleh nampak jelas suara mulut dia cakap kan. Kalau secara tidak langsung dia memfitnah kat belakang-belakang pun dia boleh jadi sebagai meniru pula bully. Sebab apa kalau awak jangan ingat kalau orang yang dikata-kata belakang, fitnah belakang ni pun sebenarnya memberi kesan terhadap diri pelajar. Okay, boleh faham ya Amirul? Okey. Saya rasa jadinya maksudnya di sini untuk langsung dan tidak langsung ni pembuli dan untuk langsung pembuli dan pemangsa berada di depan dan tidak langsung ni pada secara belakang-belakang macam tu. Itu pun boleh dikatakan juga secara langsung dia memang dibuat secara direct lah. Secara face to face ataupun benda tu memang depan-depan. Kalau tidak langsung orang tak nampak pun tetapi benda tu memberi kesan terhadap diri pelajar yang kena bully tu. Faham tak? Okey. Ada lagi tak persoalan ataupun kita dah dah habis masa ke? Kalau dah habis masa kita tutup lah. Okey, baik kita tutup kita punya perjumpaan ini dengan tasbih kepada Nasional. Ya.